Doctor Strange 2 release the Raimi Cut. Pengarah Sam Raimi telah mendedahkan bahawa edit pertama filem Doctor Strange 2 adalah lebih panjang ya. Well, the first cut was probably like 2 hours and 40 minutes and it slowly came down even though we did the reshoots. We took out material even though the reshoots went in. So it slowly got down to about 2 hours and 5 minutes in the total. Kalau korang nak menang swag bag daripada Disney Plus Hotstar ini, all the Google Form details dan juga peraturan ada di dalam video description kami di YouTube. Korang boleh dapat satu Moon Knight canvas bag, korang akan dapat satu hoodie Moon Knight dan juga korang akan dapat phone holder. Kita akan announcekan 5 pemenang untuk swag bag ini pada hari Khamis 12 hari bulan Mei, sesi bedah bagi Moon Knight Season 1 Episode 6. Apakah pendapat anda bahawa 35 minit daripada filem Doctor Strange 2 ni telah dipotong daripada edit pertama filem ini versus versi yang ditayangkan di Pawagam? First, aku punya pendapat untuk benda ni simple je. There will be no Sam Raimi cut. Knowing this is Marvel, this is Marvel Studios. Ini bukan Warner Brothers, ini bukan DCU yang ada Ultimate Cut lah, Ultimate Extended Cut lah, Zack Snyder Cut lah, apa semua kan, tak ada. Paling-paling pun kalau kita nak tengok all the cuts tu maybe on the Blu-ray punya feature saja. Waktu tu dia akan tunjukkan all the deleted scenes. Itu pun maybe tak semua. Maybe the deleted scene diorang akan just handpick which deleted scene yang diorang rasa macam bersesuaian atau mungkin diorang rasa macam ada kena-mengena sikit dengan story ke apa ke. And sebab aku tengok balik sejarah filem-filem Marvel, filem-filem MCU sebelum ni lah. Even though Spider-Man No Way Home pun ramai kata macam oh kita kena release ada 30 minit cut ke 1 jam cut lagi yang deleted scene apa semua, kena tunjuk semua apa semua. Tapi in the end apa yang aku dengar daripada feedback orang yang beli Blu-ray, the deleted scene pun tak banyak sangat pun sebenarnya. Just macam mencukupi je lah macam tu kan, tak adalah kata kurang ke apa. Tapi macam memang dia tak tunjukkan semua, dia tak akan tunjuk semua. Because sometimes kadang-kadang macam kita boleh rasakan Hollywood ni diorang buat something, diorang takkan macam nak bagi dalam masa tempoh 3 bulan lepas keluar wayang, diorang bagi kat Blu-ray, diorang bagi semua deleted scene. Kadang-kadang they will pan out to 3 to 5 years. Bayangkan macam tiba-tiba macam Indiana Cut ada 5 minit deleted scene nak masukkan. Bercerita tu dah 30 tahun dulunya, sekarang baru ada cut dia. They will play like that lah. Maybe lah diorang akan play macam tu. Maybe nanti kan kalau macam Sam Raimi Cut ni kan, sampai ke orang kata okay, anniversary Doctor Strange 2 yang ke-10, macam mana nak jual? Kita release kan cut yang belum pernah ditonton lagi. That is basically business lah for them. And for the cut, aku rasa kita semua berpendapat yang sama. 2 jam 6 minit memang tak cukup untuk filem Doctor Strange. Ada certain things tapi kalau secara non spoilernya lah kalau aku cakap filem Doctor Strange ni, the story itself, jalan cerita yang dia cuba sampaikan memang jalan ceritanya adalah untuk filem 2 jam. Jalan cerita dia memang is very simple narrative je. Dia tak ada dia bukan macam Christopher Nolan punya filem yang ada macam first ending, second ending. Macam mula kau nampak macam dah nak habis. Sekali pada ada lagi cerita dia. Ada bukan cerita. Dia punya story dia very straightforward. Tapi apa yang kita rasa macam kena panjang, maybe kena sampai 2 jam setengah atau 2 jam 45 minit ke apa ke, is the the fun part dalam filem ni tau. Kalau fun part tu maksudnya daripada segi action, daripada segi CGI ke apa ke. So and kalau nak tanya pendapat aku lagi, kenapa ianya di-cut begitu pendek, aku tak tahu the fact di sebalik pemotongan ni, tapi I can assume there's a possibility that maybe ada banyak lagi kemunculan watak-watak lain ke apa ke, atau mungkin ada action yang ditunjukkan dalam deleted scene ni tapi tak menepati piawaian MCU. Seperti contohnya konon mungkin ia terlalu ganas, mungkin ia terlalu gore, mungkin ia terlalu merepek ke apa ke, dan mungkin sebab
ada juga kemungkinan mungkin Sam Raimi terbawa-bawa dengan scene-scene deleted scene tu. Maksudnya macam kita boleh nampak macam pasal ni bagi aku tengok filem Doctor Strange ni ada lari sikit daripada template semula jadi MCU. So mungkin ini apa yang Kevin Feige boleh kawal lah setakat ni kan. Dia dah bagi kebebasan kat Sam Raimi. Kena pula Sam Raimi tu otai horror, otai filem superhero. Of course dia akan terbawa-bawa untuk bawa signature dia. So deleted scene ni maybe dia punya deleted scene yang terlalu full on signature Sam Raimi tapi tak berapa ngam dengan template MCU yang sedia ada tu. So there's a lot of possibilities lah sebenarnya kenapa deleted scene ni terjadi. Dan kadang-kadang macam ada orang katakan macam kita kena release lah the full hour cut. Bagi aku so far yang filem-filem MCU sebelum ni, the final cut is already the perfect cut sebenarnya. So aku minta 2 jam setengah apa semua kan. Tapi aku takut sebenarnya bila diorang tak cut, jadi 2 jam setengah tu pun jadi macam kelang kabut sikit. Kalau izin adalah memang orang kata apa, memang bertepatan dengan jalan cerita dia, tak mustahil diorang tak akan cut benda tu. So ada possibility mungkin ada benda yang sebenarnya diorang nak tunjukkan dekat filem yang lain. Tapi lepas tu tengok-tengok kita buat je dah dulu. So basically MCU dia macam tu. Dia macam yang kita cakap pasal MCU Parliament kan. Diorang akan masukkan je semua benda. Tapi sepanjang perjalanan, sepanjang filem tu dibuat, ada reshoot apa semua tu, dia akan macam, okay, tak boleh, kita kena masukkan ni dekat filem lain. Kita masuk scene ni dekat filem satu lagi. Oh yang ini dah tunjuk dekat sebelum ni yang kita kena ubah semua. Contoh macam filem Iron Man yang first. Dalam filem Iron Man yang first pun ada related scene. Next dia cakap pasal Spider-Man, cakap pasal mutant apa semua. That is basically they just having fun dengan orang kata gamble je. Kalau rasa diorang boleh masukkan, diorang masukkan. Tapi ini masa tu Spider-Man dengan mutants tak ada dalam Marvel Studio. So diorang tak ada nak masukkan. After dapat required Fox, after Spider-Man masuk dalam MCU, baru dah diorang releasekan deleted scene tu just for fun je nak tunjuk dekat fans. Pasal diorang dah plan benda tu, nak masukkan Spider-Man, nak masukkan mutants. So apa yang kita harapkan, apa yang kita cakapkan tentang filem MCU, apa yang kita nak, basically sebenarnya semua diorang masukkan dah. Diorang dah ada dalam list diorang dah. Kita akan masukkan kumpulan ni, kita akan masukkan kumpulan ni, kita akan masukkan superhero ni apa semua kan. Tapi timing je sama ada betul-betul. So, aku berharap apa yang diorang delete ni memang betul lah, tak kena timing untuk Doctor Strange 2. Memang sepatutnya dipotong. Bukannya scene-scene yang boleh menguatkan jalan cerita, so diorang potong. That will be so sucks lah. So, contoh macam Batman vs Superman, ada certain scene yang diorang potong terus mencacatkan jalan cerita. And then bila keluar extended cut baru kita faham. Oh patutlah macam ni. Tapi bukanlah kau nak kata it's too late. Macam kau dah mencacatkan final cut kau. Your final cut tu adalah yang kau tunjuk kat penonton untuk penonton bayar untuk tengok. In the end kau keluarkan lagi extended cut untuk penonton bayar lagi, untuk tengok lagi. So it's not really nice lah bila diorang buat macam tu kan. Cuma untuk MCU, cut diorang tu is a necessary cut based on apa yang macam aku pernah tengok deleted scene sebelum ni lah. So there's no harm in the movie, and aku rasakan macam kita tunggu je lah Blu-ray ke apa ke untuk tengok apa deleted scene, apa lagi cameo-cameo yang tak muncul tu kan. Kadang-kadang studio minta producer ataupun director tu kasih potong scene-scene tersebut tu adalah sebab faktor box office. Sebab kan kalau you cut scene-scene tersebut dan kasih pendekkan pada 2 jam, satu hari you boleh buat banyak showing. So showtime yang banyak tu you boleh count banyak keuntungan. So kalau kita nampak box office Doctor Strange hari ni kan, kat Amerika mereka dapat 185 million, international 265 lah kalau saya, dan total 450 worldwide lah. Memang Marvel selama ni dari dulu dan sampai sekarang pun tak ada macam director's cut apa-apa pun. Memang tak ada. Cuma DC, Warner Brothers yang buat macam tu. Kenapa kita tak nampak kesinambungan tu? Yang Infinity Saga tu, cara penceritaannya daripada movie pertama sampai ke Endgame kan. Jalan cerita dia memang smooth. Sebab actually all of the directors, dia punya writers semua tu, they actually collaborate. Mereka selalu jumpa sama-sama. Lepas tu mereka ada macam revise the storyline. Lepas tu mereka ada reshoots, all of this kan. It's just that this particular phase 4 kan, sebab dia affected by pandemic, so banyak benda tu dia tak dapat sambung. So last kita sebagai
audience pula rasa frustrated. Kenapa ni macam tak sambung, kita pun tak tahu macam mana kat mana sini kan. So it's actually quite confusing lah sometimes when you watch phase 4 lah. At the end of the day, korang kena faham that this was done masa zaman pandemic macam masa dia orang buat Infinity Wars dan juga Endgame dulu, they have a central meeting room dengan peta mind map tau. Nak tunjuk watak ni pergi mana, connected kat mana. So Russos boleh je panggil Taika Waititi ataupun James Gunn datang masuk meeting room, lepas tu bincangkan macam mana nak menggunakan Guardians ataupun Thor. So this time around for phase 4, it was under pandemic selama 2 tahun. So kau tak dapat panggil orang yang tulis WandaVision datang ke meeting room. I understand dia orang boleh zoom je, but it's not the same like physically sitting face to face dengan Jack Schaefer ataupun dengan penulis Loki. So this is what we get lah in the pandemic punya musim. Michael Waldron, penulis Multiverse of Madness, ada keluar statement yang dia menyesal bahawa dia explain multiverse terlampau detail di dalam siri Loki, pasal dia tulis Loki and then dia tulis Multiverse of Madness. So is it because of Michael Waldron wanted audience don't have the whole idea of multiverse just yet? That's why the cut. Actually tak. Kau kena faham macam ni, cara dia orang buat filem dekat Marvel Studios ialah macam dia orang buat filem dekat Pixar juga. By the time kau tengok filem Pixar di Pawagam, itu adalah versi ke-7 ataupun versi ke-10. So that's why Pixar films takes about 3 years to make, 3 to 5 years, because dia orang make version 1 and then orang within Pixar itself tengok, then dia orang comment, dia orang potong, dia orang tukar. So dia orang do that for like 3 hingga 5 hingga 7 kali. So by the end, bila kau tengok Lightyear ataupun kau tengok Toy Story dekat cinema tu dah versi lain dah from the first version. So it's the same dengan Marvel Studios sekarang juga. The one that we got maybe is version 4 ataupun version 5. So that's what he meant by, kalau kau tengok the original quote Sam Raimi cakap yang the first cut was 2 hours and 40 minutes and then they had reshoots. And then the material was taken out even though the reshoots went in. So maksudnya dia start dengan 2 jam 40 minit, lepas tu dia reshoot, dia tambah lagi jadi macam 3 jam ke 3 jam 30 minit. But then in the end akhirnya jadi hanya 2 jam dan 5 minit because versi ni dah versi ke-7. So macam flow tu dah bertukar. So lain lah dengan cara orang buat filem biasa. Maksudnya kau shoot sekali and then kau potong. It's a studio film lah. Studio film selalu macam tu lah. Kalau filem based on based on the director, the filmmaker saja, macam Nolan ke Martin Scorsese semua tu, tu memang macam idea diorang. So diorang dah tahu dah macam mana diorang nak buat the filem tu. So tak boleh kacau the ending, tak boleh kacau the middle part, tak boleh kacau the character. But for the studio film, diorang buat filem macam diorang buat rumah. Macam itu kan aku punya metafor. Macam diorang buat produk lah. It's like an end product lah. The end product always different than what they plan to do in the beginning. But the core idea is the same. This is an ongoing process antara Kevin Feige dan juga The Marvel Studios Parliament The Marvel Studios Parliament adalah sekumpulan producers, writers dan juga directors yang menolong Kevin Feige menjadi arkitek untuk membina the future phases. So bukan hanya Kevin Feige seorang, tapi multiple producers juga akan tengok filem ni sama-sama, and then diorang akan bincangkan betul rasa macam act 2 ni macam tak best sangat atau act 3 ni kita patut tambah benda. So that's why banyak filem-filem Marvel Studios eventually ada reshoots. I think if you go back 20 tahun lepas, reshoots is a bad thing. Reshoots maksudnya kau shoot benda tak cukup best, so that's why kau kena pergi reshoot. Ataupun kau dah shoot filem kau tunjuk dekat test audience, lepas tu test audience cakap ending dia tak cukup funny lah, so diorang kena pergi reshoot, tukar script and shit like that. But bila you talk about dari segi konteks Marvel Studios, reshoot is a good thing because they are just making the products better and better. Boleh tak panelis bagi komen tentang Multiverse of Madness dapat second lowest rating dalam Cinema Score, which is a B+, aku ingat, padahal movie ni best gila. That's why I say just now lah, yang not everyone loves horror movie but yang macam cerita ni macam terlalu seram dan everybody was expecting a superhero movie, but what they got was a giant Sam Raimi movie. So mereka macam terkejut lah. So that's why what they got guys is like
Macam dia akan rasa macam apa yang diiklankan tu tak seperti mana yang mereka dapat. So bagi saya, pendapat saya mungkin sebab tu mereka bagi skor yang tak berapa baik lah. I suspect it's like that lah, because this is cinema score ni biasanya mereka macam bagi satu cut kan untuk bagi audience untuk kasih isi kan. Yeah, after you come out, you fill up the cinema score. Yeah. So yang apa tu, semua cut yang mereka isi tu mereka dah macam poll. Lepas tu mereka macam kira balik kan, so mereka dapat total score lah. That's why B+ lah cinema score dia. Sad to say lah, B+ tu dekat dengan Eternals dengan The Dark World. Itulah, so yeah. That's the sad part lah. Aku faham kadang-kadang macam ada memang certain people tak berapa suka dengan filem Doctor Strange ni. Pun macam bagi aku sendiri pun bukan aku tak suka, tapi it's not really macam boleh sampai ke tahap Spider-Man No Way Home ke Avengers Endgame ke Infinity War ke. But untuk cinema score, kalau dia nak score B, aku tak tahu macam dia orang punya score, tapi bila aku dapat tahu macam filem Doctor Strange 2 ni second lowest, if true filem ni adalah second lowest, then memang memang tak layak lah dilombatkan macam tu. I think it should be tinggi lagi. Sebab ada lagi banyak movie teruk dalam MCU ni. Contohnya macam Thor The Dark World, Incredible Hulk, even Black Widow pun bagi aku. Personally lah, that is aku punya personal taste lah. But for Doctor Strange, even though ramai orang kata macam jalan cerita dia taklah berapa best sangat, lepas tu macam maybe tak seperti apa yang diorang expect, tapi bagi aku it's fine enough. Dan dia banyak bermain dengan orang kata psychological trope antara Wanda dengan Doctor Strange. And I really love the theme yang diorang masuk ke dalam cerita ni berkenaan consequences daripada apa tindakan Doctor Strange sebelum ni. So that is pretty good. And maybe ada orang kata macam kau tak layan WandaVision tu semua, so tak faham semua. Yes, aku agree juga dengan benda tu, sebab to understand character development Wanda, memang kau kena tengok WandaVision dulu. Bukan sebab aku nak kata macam filem memang sepatutnya kena tengok filem tu. Kalau filem tu kita tak tengok cerita-cerita yang sebelum tu, filem tu tak bagus. It's not the case untuk MCU. Sebab MCU sendiri memang dah begitu, kata it's all connected. So memang bukan memang macam nak tak nak, memang kau kena at least, kalau kau tak nak tengok WandaVision pun, memang kau kena at least tahu, ada sikit knowledge berkenaan motivasi Wanda ataupun karakter development Wanda daripada sini tu membawa ke filem, then baru kita boleh fully understand the story. Even though kalau macam tak tengok WandaVision pun, kalau kau tak faham pun on the Wanda punya part, tapi come on, takkanlah pasal Doctor Strange kau tak faham, takkanlah tak boleh nak have fun on the action part ke apa ke. It's not that bad to rank Doctor Strange 2 as the lowest, second lowest dekat dalam cinema score. Aku tahu macam dia punya rating, but personally aku rasa macam it's okay, tak apa, itu diorang punya rating. But jangan jadikan diorang punya rating tu sebagai benda yang boleh mempengaruhi korang punya taste sendiri. Tak kisah kau nak bagi cerita ni 1/10 ke, kau nak bagi cerita 8/10 ke, 10/10, as long as you true to yourself. Jangan sebab semata-mata orang tak suka, kau pun join sekali kata tak suka. Setuju. So macam actually pada akulah filem Doctor Strange Multiverse Madness ni mengingatkan aku kepada satu kartun 3 panel yang orang Melayu naik basikal, lepas tu orang Melayu ambil kayu letak dekat tayar tu, jatuh. Agenda Yahudi. Ini semua agenda Yahudi. Dia macam korang expect benda ni macam gila babi, akan ada Ghost Rider lah, ada Spider-Man Tobey Maguire apa kebutuh lah. Korang sendiri yang menyebabkan filem ni sakbol dalam otak korang. Pasal korang expect lebih-lebih. Aku tak kisah about expectation sebenarnya. We all have expectation for every movie. Tapi yang aku tak berapa gemar is that bila kau tak dapat benda yang kau expect tu, then kau marah. Padahal benda yang kau expect tu doesn't affect much on the story pun. Apa yang sebenarnya satu-satunya benda yang apa yang korang kena expect bila korang nak tengok semua movie, kau kena expect filem tu bagus. Tu je. So bila kau dah awal-awal kau dah expect
filem itu harapan kau untuk tengok filem kan. Betul. Kau habiskan duit sebab kau nak cerita tu bagus. Tak kisahlah bagus daripada segi action ke, bagus sebab memang dumb fun ke, komedi bodoh ke apa benda tak kisah, tapi bagus dan bila kau keluar kau rasa puas hati. Itu je expectation yang kau boleh harapkan. Kau tak nak harapkan macam expectation yang epik-epik macam ada orang ni lah, ada orang tu lah apa semua kan, tapi in the end lepas tu masuk kau tak Tom Cruise tu dia punya cameo dekat dalam trailer Top Gun awal-awal dia. Betul kan? Ya. Nak Tom Cruise sangat kan? Nak Tom Cruise sangat. So macam tak boleh. Tolonglah jangan kata kau kena scam lah benda. Marvel tak promise pun benda-benda macam itu. Dia tak tunjuk. Jangan percayakan kabar angin. Orang je yang terpercaya. Semua budak-budak baru nak up dekat Twitter. Yes. Semua lama-lama fake news. Aku faham lah. Dia The audience yang bengang semua ni bukan yang aku nak labelkan ke apa ke, but sometimes diorang they don't have much knowledge dan diorang tak baca news betul-betul. Diorang just tengok je apa yang Insta famous, apa yang TikTok famous postkan. Oh, hello guys, I am a superhero Iron Man will be in Multiverse of Madness. TikTok gitu kan. Nak, come on. Korang kalau nak sumber yang sahih, tengok Buzzpop, jangan tengok TikTok, jangan tengok IG. Tengok Buzzpop, sumber sahih. Tengok TikTok, tengok IG, diorang nak cloud je. Kita tak nak cloud, kita nak duit yang korang derma. Itu je. Yang cloud tak ada. Tak ada. Basically, korang boleh faham siapa yang nak cloud semata-mata, siapa yang bercerita pasal fandom memang sebab minat pada fandom. So, carilah sumber yang sahih tu. Tanya kawan-kawan korang yang memang betul-betul ada knowledge dalam MCU. Jangan macam, oh, Iron Man akan ada. Sonok lah Iron Man. Tom Cruise. Confirm. Lepas tu memang dia paling pandai lah MCU kan. Kita yang bertahun-tahun, berbulan-bulan bedah apa semua ni, jeling. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.